أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita terus ceria bersama Al-Quran, ingin mengutip permata demi permata pada halaman 378, halaman kedua daripada surah An-Naml, yang ingin kita belajar dan mengambil pelajaran daripada semua yang akan kita jumpa pada halaman pada hari ini. Kita mulakan majlis kita pada hari ini ya bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak meneruskan hari ini dan kita doakan kepada rakan-rakan kita yang masih lagi terkandas ya di mana jua, di Selangor, di Pahang dan pelbagai negeri, dan dengarnya daripada Jabatan Meteorologi tentang hujan ribut petir. Tuan-tuan berjaga-jaga ya, pastikan kita membuat persediaan dan kita doakan agar Allah memelihara negeri negara ini, dan sudah tentunya ya kita terus berdoa dan membanyakkan kebaikan. Kita tidak mahu Disember, biasanya 25 Disember akan banyak lagi lah orang-orang yang mengucapkan perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membanyakkan pelbagai amalan kebaikan kita, dan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kita doa sama-sama. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 378. Bermula daripada ayat yang ke-14, kita akan melihat kepada Firaun dan kuncunya yang engkar, yang mengingkari kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam sebagai pelajaran penting untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran untuk kita ketika berdakwah. Dan apakah poinnya yang kita akan baca sebentar lagi. Kemudian Allah bawakan kepada kita kisah Nabi Daud dan Sulaiman ya, banyak nikmat ataupun kurniaan yang diberikan kepada mereka, tetapi ada satu amalan yang boleh kita ambil daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Daud dan juga anaknya Nabi Sulaiman pada ayat 15 hingga 19. Kemudian disambung pada ayat yang ke-20 hingga 22, bagaimana pengurusan Nabi Sulaiman sebagai seorang raja yang amat-amat prihatin, dalam masa yang sama amat-amat detail ya, amat terperinci. Salah satunya kisah burung hudhud bersama Nabi Sulaiman. Mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 14 hingga 18 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur dapat terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami kesusahan, kecemasan, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan dengan asbab-asbab, insya-Allah dibantu oleh sahabat-sahabat kita, dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang membantu juga dimurahkan rezeki, diberi kekuatan dan kesihatan dan diberi keselamatan, insya-Allah, dan digantikan Allah Taala gantikan dengan yang lebih baik, dan Allah Taala ganjarkan pahala kepada yang ditimpa musibah. Alhamdulillah. Baik, kita nak meneruskan pengajian kita surah An-Naml, muka surat yang kedua surah An-Naml, iaitu muka surat yang ke-378,
kita nak baca pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Terlebih dahulu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bagaimana mukjizat-mukjizat yang banyak diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Apakah reaksi Nabi Sulaiman terutamanya berdepan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk sama-sama kita contohi. Baik, kita baca terlebih dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita bacaan ayat 14 hingga 18 untuk kita menyambung kepada kisah Nabi Musa sebelum kita pergi kepada kisah Nabi Sulaiman. Maksudnya kisah Nabi Daud dan anaknya bernama Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka apakah ayat 14? Wajahadu, siapakah yang yang mengingkari, ya. Malam kita baca daripada ayat yang ke-13, tak sempat kita tadabbur ayat 13 ini. Falamma ja'athum ayatuna, bila didatangkan banyak ayat-ayat, ya, ataupun mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Firaun dan juga kaum pada waktu itu di Mesir. Ada 9 ayat yang dinyatakan pada ayat 12, 9 mukjizat, ya, termasuklah tongkat menjadi ular, tentang tangan menjadi putih, kemudian ada apa ustaznya, ada katak yang berlaku, ada dalam sungai ada darah sebagainya. Semua perkara-perkara itu adalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mubsiratan, yang nampak. Qalu, ya, mereka kata apa? Hadza sihrun mubin, ya, ini adalah sihir yang jelas. Ya, maksudnya semua perkara ini Musa lah yang membawa sihir, segala malapetaka yang ini pasal Nabi Musa. Semua kena salahkan Nabi Musa saja pada waktu itu. Jadi mereka ini wajahadu, mereka ini ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, biha wastaiqanat taha. Apa Ustaz? Wastaiqanatha.
ya. Istilahnya daripada perkataan yakin sebenarnya ini, ya, tetapi ini adalah cuba meyakin-yakinkan. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh meyakinkan diri sendiri, bukan meyakini. Ada beza kan, meyakini dan meyakin-yakinkan. Dia buat yakin bahawa apa kezaliman dan juga kesombongan, zulman wa uluwa itu pada diri mereka adalah okey. Mereka rasakan bahawa sebenarnya tak payah nak percaya pada Nabi Musa, yang betul adalah kami yang percaya kepada Firaun. Yang penting, yang hebat tamadunnya adalah tamadun kami, bukannya mengikut kepada Nabi Musa. Jadi ini yang dimaksudkan dengan wastaiqanat ha anfusuhum. Mereka cuba meyakinkan diri mereka benda yang tak betul. Yang menyebabkan mereka itu pada hujung itu Allah nyatakan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, iaitu apa kesan kepada orang yang membuat kerosakan, mereka ditenggelamkan, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesej ini adalah mesej kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila membaca ayat ini, Nabi Musa yang hebat, bila mereka melawan kepada kehebatan mukjizat Nabi Musa, mereka akan diazab ataupun akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melawan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih lagi, ya, mendapat al-Quran, mendapat mukjizat, ya, mendapat status yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ini adalah amaran kepada orang Quraisy pada waktu itu dan juga mesej kepada orang zaman sekarang, Ustaz, ya. Kalau katakan dia tidak mahu mengambil mesej daripada al-Quran, daripada Islam ini, maka apatah lagi kalau melawan pula kepada orang-orang yang beriman, kesannya ialah aqibatul mufsidin ini adalah satu perkara yang amat-amat dahsyat, ya, yang perlu kita beri perhatian dalam kehidupan kita. Maka selepas itu Allah bawakan pula kita kepada kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kalau Nabi Musa bercakap tentang isu politik, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini adalah dakwah menggunakan kepimpinan, maksudnya kepimpinan dan juga kemajuan dan menggunakan teknologi. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Permulaannya Allah menyatakan diberikan kepada Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman, banyak-banyak anaknya Nabi Sulaiman yang terpilih, ilmu. Apakah respon mereka? Apakah doa mereka bila mereka mendapat ilmu ini? Wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan kami kurniaan. Apa kurniaannya? Ilmu, Ustaz, ya. Macam-macam ilmu, kelebihan, kemahiran yang mereka boleh, kita akan tengok selepas ini, butiran kepada ilmu dan kemahiran itu untuk mereka menguruskan rakyat dan juga masyarakat pada waktu itu. Jadi mereka menyatakan apa? Segala pujian bagi Allah. Mereka merendah diri walaupun dah jadi raja. Sulaiman menjadi raja, ya, Daud menjadi ketua, ya, kalau kita pernah lihat di dalam surah Al-Baqarah sebelum ini, tetapi mereka tetap menyatakan allazi faddalana, ini Allah bagi kepada kita, ya, berbanding dengan orang lain mungkin tak dapat ilmu macam kita, dan kami bersyukur. Dia makin lagi merendah diri, makin lagi bersyukur. Min ibadihil mu'minin, tahu bahawa saya ini ada kelebihan berbanding orang beriman yang lain. Mungkin kita, Ustaz, kan, macam Ustaz Tir ada anugerah fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca qari, kan. Tuan-tuan mungkin ada fadal, kurniaan daripada Allah, boleh membuat akaun, boleh bekerja sebagai engineer, boleh menguruskan projek, boleh buat itu buat ini. Kalau kita ada kelebihan, kita kena nyatakan alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Berbanding dengan semua orang beriman, kita mungkin ada kelebihan-kelebihan tersebut, kita perlu bersyukur. Apa lagi yang perlu dibuat apabila kita mendapat kurniaan daripada Allah, kemahiran ilmu yang tertentu? Wa waritha Sulaiman Dawud, ya, Nabi Sulaiman mewarisi daripada Daud satu kenabian, tetapi lebih daripada itu adalah ilmu pengurusan, ya. Wa qala ya ayyuhan nas. Okey, kita tengok apakah yang dinyatakan oleh Nabi Sulaiman. Wahai manusia, ulimna, aku ni telah diajarkan yang pertama kemahiran special, Ustaz, ya, mantiqat tayr, masyaallah, boleh bercakap dengan burung, ya, pasal kerajaannya burung, kan. Nanti kita akan tengok kerajaannya ada burung, manusia, jin. Dan yang keduanya wa utina min kulli syai', ya, diberikan kepadaku daripada setiap sesuatu, boleh kawal angin, bercakap dengan angin itu, dengan jin, dengan apa sebagainya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sekali lagi Nabi Sulaiman menyatakan ini semuanya adalah kurniaan yang nyata, jelas,
dan beliau nyatakan perkara ini untuk memaklumkan kepada rakyat-rakyatnya bahawa saya ada sumber yang sumbernya ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sudah ada pelbagai sumber Allah bekalkan kepada kita, Nabi Sulaiman pada waktu ini menyatakan wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tair fahum yuzaun. Apabila kita sudah ada kelebihan-kelebihan ini, kita perlu untuk menguruskan ilmu pengurusan. Satu perkara yang penting bila kita belajar daripada surah An-Naml ini adalah pengurusan sumber. Kita baca sekali lagi ayat 17 ini untuk sama-sama kita ingat bahawa Nabi Sulaiman bukan duduk diam relax goyang kaki, tetapi wahusyira li Sulaiman junuduhu, maksudnya Nabi Sulaiman terus mengumpulkan, menyusun kerajaannya daripada jin, manusia dan juga burung. Fahum yuzaun, setiap orang ada barisan-barisan, ada struktur-struktur agar bila picit saja, contoh zaman sekarang Ustaz ni, picit saja butang button tet, okey, masing-masing akan bergerak untuk bantu orang banjir. Yang ini bawa sampan, yang ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga ikut peraturan dan on time. Bukannya kat mana kita nak cari sampan, bukan itu kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Kita baca sekali lagi ayat 17, pelajaran untuk kita bersama sebagai seorang pemimpin. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Kita patut mencontohi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang diberikan kelebihan yang begitu hebat. Ilmu itu lalu mereka merendah diri, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada kita semualah contoh. Jangan kita sombong dengan ilmu kita. Macam Ustaz Faz kan, tadabbur juru cakap pada Al-Quran, masya-Allah, selalu menyebut alhamdulillah kelebihan Allah berikan kepada kita. Maka inilah contoh yang kita nak, hebatnya mukjizat ilmu, dan nak beritahu pentingnya ilmu pengetahuan sebenarnya. Kalau kita nak jadi macam-macam kan, kalau kita dapat ilmu itu sangat bernilai sebenarnya, yang tidak akan boleh dibeli dengan mana-mana wang ringgit. Jom kita baca ayat 17. Wa husyira li Sulaiman, a'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tairi fahum yuzaun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tenteranya daripada jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Yuzaun itu dibahagi-bahagikan tugas mengikut struktur agar mereka sedar apakah tugas ketika mereka bergerak. Pada ayat yang ke-18, hatta bila mereka bergerak, idza atau ala wadin naml, mereka sampai ke satu lembah semut, maka berkatalah namlatun. Namlatun ini adalah semut betina ataupun queen, ya, yang bercakap. Dan ini adalah 1400 tahun yang lepas orang bercakap tentang queen semut itu Ustaz ya. Ketua semut itu daripada yang pemaisurinya itu mungkin kajian dalam beberapa ratus tahun yang lepas, tapi ini sudah muncul 1400 tahun yang lepas, nak menunjukkan bahawa bukan nabi lah yang mengkaji ini betina ke jantan ke, ya, ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata pemaisuri? Wahai semut, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, sila masuk ke rumah, jangan kena pijak oleh Nabi Sulaiman dan juga tentera-tenteranya, mereka ini tidak sedar. Ya, jadi maksudnya apa? Pemaisuri ini positif kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni baik, ya, tetapi kalau mereka ni tak sedar, mereka terpijak kita. Jadi apa yang kena buat? Kita masuk rumah. Berjaga-jaga. Jadi ini adalah satu pemaisuri, pemimpin negara yang amat bertanggungjawab. Dia dah boleh predict, dah boleh dah tengok daripada jabatan tertentu, data-data yang ada. Okey, kita kena buat persediaan sekarang, jangan sampai bila dah kena pijak baru kita nak tengadah. Dan inilah yang ditunjukkan pelajaran daripada surah apa tuan-tuan? Surah An-Naml, surah semut. Seorang pemimpin dia prediktif, dia boleh membayangkan okey risiko-risiko yang berlaku, risk management, pengurusan risiko, dan ini ditunjukkan oleh Nabi ataupun oleh pemaisuri semut pada waktu itu yang boleh kita ambil pelajaran. Dan
Ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu jahada, mengingkari ataupun menafikan. Perkataan ini 12 kali disebut di dalam Al-Quran, respon daripada Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka ingkar. Dan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, bila kita melihat kepada kisah semut ini, kita tahu bahawa kita tidak boleh ingkar peranan ataupun hidayah yang kita dapat. Salah satunya ialah apabila kita melihat data-data yang ada, jangan ingkar, kata oh tak apa ya, ada ribut petir, kita tak apalah, kita tak payah buat persediaan. Ratu ataupun pemaisuri semut menyatakan, membuat satu pengumuman, lebih kurang pengumuman darurat lah Ustaz ya. Kalau tak darurat pun berjaga-jaga, sila. Dan dia beritahu pada semua orang, bukannya hanya pada kumpulan tertentu sahaja. Dalam masa yang sama, mereka bersiap siaga, tahu bahawa Nabi Sulaiman ini adalah satu kerajaan yang datang dan mungkin akan terpijak kepada membawa bala kepada kerajaan semut pada waktu itu. Kita lihat apakah respon daripada Nabi Sulaiman bila mendengar. Nabi Sulaiman boleh mendengar kepada apa yang disebutkan oleh pemaisuri semut tersebut. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan keduanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Inilah ayat telah kita baca sebentar tadi, dan sentiasa mudah-mudahan menjadi contoh kepada kita semua agar semua manusia mengetahui, menyedari bahawa di atas kita ada lagi ialah yang paling memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, supaya mudah-mudahan tidaklah berlaku, mudah-mudahan walaupun perselisihan di kalangan kita ahli ilmu tidak membawa kepada merendah-rendahkan orang lain sehingga kita mendabik dada dengan ilmu yang kita ada. Bahkan dengan ilmu yang kita ada ini, kita menyampaikan kepada masyarakat dan kita memohon ilmu yang bermanfaat. Baiklah sahabat-sahabat semua, jom kita belajar sikit tajwid pada hari ini. Huruf ra yang telah kita belajar banyak itu, tebal dan nipis. Kita nak ulang kaji huruf-huruf yang tebal dalam muka surat yang kita baca pada hari ini. Kita lihat slide kita, muka surat 378. Ulang kaji huruf ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun tebal. Itulah contoh dalam surah An-Naml halaman 378. Pada ayat 14 kita baca tadi, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Pada kalimah ra yang mati sebelum dia berbaris di depan, maka kena baca dengan tebal. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, dibaca dengan tebal. Zur, tidak boleh baca fanzur, kita baca dengan tebal.
Kemudian ra yang baris di atas seperti biasalah, wa husyira li Sulaimana, wa husyira, ra tu tidak boleh baca wa husyirali, tak boleh baca wa husyira, wa husyira, tepat. Dan yang ketiga contoh kita, wa an a'mala salihan tardah, iaitu ayat 19, ra mati sebelum dia berbaris di atas, juga ra itu dibaca dengan tebal. Wa an a'mala salihan tardah, tar dibaca dengan ra itu dibaca dengan tebal, tardah, bukannya tardah, kena baca dengan tardah, tebal. Kalau kata sebut nama Ustaz Tarmizi, janganlah orang Melayu nak sebut, takkan nak sebut dengan tebal kok. Ustaz Tarmizi, tebal ra itu, tapi kita sebut Tarmizi, tak apalah. Nak baca Quran kena sebut tar sebab adapun kalau ra tu mati sebelum bagi bawah, seperti tir, itu dia boleh baca dengan nipis lah. Okey, so contoh tadi ra yang dibaca dengan tebal. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, menunjukkan contoh mudah saja Ustaz, ya, tar dan juga tir, ya, tetapi tidaklah kita bercakap memanggil Ustaz Tar, kan, terkejut Ustaz Tar yang berada di mana sekarang ini, kan. Baik, jadi alhamdulillah kita akan teruskan melihat kepada apakah berlaku kepada kisah Nabi Sulaiman yang melawat, ya, ataupun bersama dengan tentera-tenteranya ke Wadi Naml, iaitu lembah semut, dan pemaisurinya yang amat proaktif, ya, melihat kepada ada bahaya di hadapan, maka menyeru kepada rakyat-rakyatnya, sila masuk ke busut ataupun ke tempat sarang kamu agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan juga tenteranya ketika mereka tidak sedar, ya. Jadi ada pengurusan risiko, pengurusan musibah yang ada pada kerajaan Nabi Sulaiman ini. Dan apakah respon Nabi Sulaiman? Kita baca daripada ayat 19 hingga ayat 22. Sila beri perhatian dan kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita nak baca ayat ke-19, ayat ke-2. Banyak lagi, bukan sekadar perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang pelik, yang hebat di depan kita, tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dapat benda yang anugerah yang sangat hebat yang mungkin tak dapat pada orang lain, tapi apa reaksi Nabi Allah Sulaiman, orang yang mendapat kerajaan yang begitu hebat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به
فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 19 hingga 22, respon daripada Nabi Sulaiman pada ratu ataupun kepada pemaisuri semut yang menyuruh kepada rakyatnya untuk masuk. Kita kena faham Ustaz ya, ketika mereka datang ini Nabi Sulaiman bersama dengan jin, manusia dan burung, maksudnya ramai, banyak tentera. Jadi bisinglah sebenarnya ya, tetapi Nabi Sulaiman masih lagi mendengar kepada perkataan daripada namlatun, daripada ratu ataupun pemaisuri semut tersebut. Nak menunjukkan betapa Nabi Sulaiman ni amat detail orangnya ya. Dalam pengurusan kita perlukan secara makro dan juga secara mikro, menguruskan data yang ada untuk respon dan buat sesuatu yang patut. Maka Nabi Sulaiman, apa yang dilaksanakan beliau tersenyum ya, fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum ketawa daripada perkataan ratu semut tersebut. Kerana apa? Kerana semut ni kecil. Kalau mereka nak selamat pun Ustaz ya, manusia ni besar ya. Jadi kalau nak diinjak-injak tu boleh sahaja, tetapi mereka tetap juga berusaha dan mereka amat proaktif sebagai satu kumpulan nak menceritakan betapa Nabi Sulaiman kagum kepada komitmen pemimpin semut pada waktu itu ya, amat kagum, dan beliau tersenyum ketawa daripada perkataan itu. Terus beliau berdoa, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan ilhamkan aku untuk terus bersyukur. Datang lagi Ustaz ya, tadi dah bersyukur kerana dapat ilmu, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kali ini Nabi Sulaiman sekali lagi berdoa, doa yang kita pun boleh amalkan, tolong ilhamkan. Nah, auzi'ni ini ada kaitan dengan yuzaun pada ayat 17, iaitu dibahagikan tugas, dapat bertugas mencapai misi. Bila kita minta Rabbi auzi'ni, ya Allah tolong bagi ilham bagaimana saya nak melaksanakan misi kehidupan saya. Apa misinya? Menjadi hamba yang bersyukur, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidai, iaitu bersyukur kepada nikmat ya kepadaku dan juga bersyukur pada nikmat kedua ibu bapaku. Apa yang disyukuri oleh Nabi Sulaiman? Ayahnya Daud ya, dengan ilmu yang diturunkan, dan sudah pastinya dengan ibunya yang melahirkannya, yang menjaganya sehingga beliau dapat jadi seorang pemimpin pada waktu itu. Jadi nikmat-nikmat itu semuanya itu ingin diilhamkan untuk bersyukur. Pasal kadang-kadang kalau tidak ada ilham itu Ustaz ya, kita rasakan bahawa oh saya ni hebat ni pasal saya hebat. Terlupa bahawa sebenarnya semua ini kurniaan Allah. Ini ada sumbangan besar daripada ibu ayah kita yang menjaga kita daripada kecil, yang memimpin, yang mendidik kita. Wa an a'mala salihah. Satu syukur, satu lagi beramal dengan soleh. Ya, soleh yang macam mana? Tardah, yang engkau redha. Jadi amal solehnya itu dia buat baik, tapi kualitinya itu Allah suka. Ada juga Ustaz ya, orang yang buat baik tapi benda tu Allah tak suka. Contohnya apa? Dia buat baik, dia baca Quran, tapi bila katakan kena tolong orang, dia tak nak tolong orang. Jadi itu mungkin Allah tak redha ya, dia kena baca Quran dan tolong orang dalam masa yang sama. Ataupun mungkin solat, tetapi solatnya itu kan cepat sangat. Jadi solat itu adalah amal soleh, tetapi mungkin Allah tidak redha tentang perkara tersebut. Ataupun derma kan, buat kerja ya, menjadi juru kamera tapi buat kerja itu sambil mengganggu orang lain, mungkin Allah tidak redha. Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Kita nak amal soleh yang Allah redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, iaitu masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hamba yang soleh. Ini doa Nabi Sulaiman respon kepada semut sebentar tadi. Nak ceritanya ialah semut ini buat kerja baik, maka saya pun nak dapat ilham buat kerja baik dan menjadi di kalangan orang-orang yang baik Ustaz ya. Jadi ini ayat yang ke-19. Dah begitu saja ke? Oh bukan, teruskan kerja. Ada lagi. Ayat 20 kita melihat kisah Hud yang ada pada ayat ini. Apa disiplin penting sebagai seorang pemimpin, sama ada di peringkat negara, negeri, di peringkat rumah pun, organisasi. Kita baca sekali lagi ayat 20. Kita belajar sesuatu. Masuk kisah Hud Ustaz.
Oh, menarik ni perkataan. Bukan senang nak jumpa perkataan al-hudhud dalam Quran ayat 20. Jom kita baca terlebih dahulu bersama, kita dapat manfaat daripada kisah yang cukup menarik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-20. Allah menyatakan dia Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Adakah ia tidak hadir?" Ya, pendek saja perkataan itu Ustaz ya, tetapi bila istilah wanafaqada itu maksudnya ialah Nabi Sulaiman ini memeriksa. Dia bukannya biar jelah tertinggal lah ya, ataupun dia tak kisah pun kalau seekor Ustaz ya, seekor burung, at-tayr ini seekor burung ya, bukannya tuyur. Jadi kalau seekor ni mana perasan dengan kerajaan ni banyak burung-burung, ada jin pula tu. Macam mana nak check jin? Kan. Tapi itulah kemahiran. Tetapi poinnya di sini Allah memuji, mengangkat Nabi Musa dengan sifat watafaqqada ya, iaitu dia memeriksa. Dia memeriksa kepada semua burung-burung yang ada dan perasan maliyala ara. Maliyala ara. Mengapa aku tak tengok hudhud ya? Kan. Tak nampak hudhud. Itu perkataan seorang pemimpin yang merendah diri. Dia tak cakap bahawa mana hudhud. Dia tak cakap gitu. Dia cakap aku tak nampak hudhud ni. Amkana minal ghaibin, adakah dia di kalangan yang tidak hadir. Apa mood yang disampaikan di sini? Dia antara mood kasih sayang dan juga tegas Ustaz ya. Betul. Mood kasih sayang ialah takut nanti ada apa-apa berlaku seperti Omar ya, menjadi pemimpin. Dia takut ya, yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, jika seekor biawak berada di tepi sungai Furat, serigala akan mengambilnya dan bertanya kepada Umar tentangnya ya. Jadi ini adalah ciri pemimpin. Dia tengok apa yang berlaku dekat Shah Alam, apa yang berlaku dekat Pahang. Dia amat bimbang, dia amat sedih dan dia akan buat sesuatu kepada perkara tersebut. Bukannya saya dah dapat gaji saya okey je. Bukan begitu ya, yang kita belajar daripada Nabi Sulaiman. Jadi perisa tak nampak. Nak tahu marah ke tak marah? Awalnya nampak macam tak marah, tetapi pada ayat 21 Ustaz ya. La u'adzibannahu azaban syadida. Dah tahu dah ni. Kan pasal apa? Hudhud ini bukan sekadar rakyat, tetapi dia adalah bala tentera yang akan membantu rakyat ataupun yang akan membuat misi yang dipelopori, diketuai oleh Nabi Sulaiman. Jadi tenteranya ini bila dia tengok tak ada, aku akan azab. Kalau katakan jumpa ataupun akan disembelih Ustaz. Sembelih ini memang garang ni, Nabi Sulaiman ni tegas ya. Ada masa pemimpin kena tegas ya, terutama dalam misi melaksanakan amanah. Dan nombor 3-nya apa? Au layatiyanni bisultanin mubin, ataupun sungguh dia akan mendatangkan aku dengan satu alasan yang jelas nyata. Mungkin dia ada sebab yang saya nak dengar selepas ni. Bukan sekadar nak menghukum, tetapi nak mendengar juga. Tapi syaratnya apa? Mesti alasan yang jelas. Jadi tak lama lepas itu datanglah hudhud. Kita baca sekali lagi Ustaz ayat 22 ini. 22 Masya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim, famakatha, mereka menunggu, tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak membawa suatu berita yang meyakinkan. Palestin, Sabak sekitar 15,000 kilometer Ustaz ya. Hudhud dah baru dia balik daripada Sabak itu membawa berita, tapi yang nak ceritanya apa? Nabi Sulaiman memang tunggu Ustaz. Famakatha itu maksudnya tunggu ya. Maksudnya apa? Kita tidak akan bergerak, kita akan tunggu. Mengapa ada satu bala tentera saya ini yang tak show up, okey, tak hadir, kita akan tunggu. Dan kemudian datanglah Hudhud ini mengatakan, ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binabi'in yaqin, ya, satu berita yang besar, naba, dan saya datang ini dengan berita ini bukannya rumors, bukannya apa parody ke ataupun fake news, bukan, satu berita besar yang yakin, yang engkau tak tahu wahai Nabi Sulaiman sebagai ketua pada waktu itu. Jadi ini adalah bala tentera yang masih lagi buat kerja. Dia bukannya duduk goyang kaki ya, tetapi dia buat kerja. Inilah kerajaan Nabi Sulaiman, dan apa berita tersebut kita akan belajar pada hari esok insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi halaman 378. Yang pertama, sentiasa bersyukur dengan nikmat ilmu yang Allah berikan, kemahiran yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua, susun struktur dengan skop yang jelas dalam melaksanakan kerja yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, dan selalu prihatin dengan pengikut ataupun rakyat, dan tegas dalam organisasi untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Kita berdoa bersama. Baik, sama-sama kita berdoa, dan juga tidak lupa doa yang telah diungkapkan oleh Nabi Sulaiman dalam ayat yang ke-19 ini, bagaimana diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, ilham kepada untuk tetap bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan insya-Allah selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami untuk sentiasa tetap bersyukur ke atas nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa beramal saleh, amal saleh yang Engkau redai ya Allah, dan masukkanlah kami ya Allah dalam rahmat-Mu ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ya Allah kepada kami ya Allah, dan gantikanlah pada yang lebih baik daripada apa yang berlaku ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Janganlah Kau uji kami kepada apa yang kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dikabulkan doa kita Ustaz ya, menjadi pemimpin di keluarga, di mana sahaja, di peringkat negeri negara, bersyukur, ada hubungan dengan Tuhan, dalam masa sama buat kerja ya, tegas dalam melaksanakan kerja kerana ini adalah amanah daripada Allah. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran Sumbangan Tuan-tuan, membina generasi pemimpin yang ada hubungan dengan Allah, sentiasa merendah diri memuji Allah, dan juga tegas dan bertindak untuk membantu masyarakat. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok insya-Allah, dan juga kita masuk kepada kisah apa berita daripada Hudhud insya-Allah besok. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. Assalamualaikum.